Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kerjasama kepada semua sidang hadirin yang hadir untuk memastikan mikrofon anda dimatikan sebelum majlis kita berlangsung supaya majlis kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Majlis akan bermula sebentar lagi. Terima kasih atas kerjasama anda. Kuntum melati tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkih di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan tanda kesyukuran bersama kita rafakkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya dapatlah kita sama-sama berkumpul dalam sembang santai pada pagi ini. Selamat datang diucapkan kepada hadirin sekalian ke majlis sembang santai remaja dan media sosial. Sidang hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dengan hormatnya majlis menjemput Saudara Sufri untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Raufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri sembang santai remaja dan media sosial dalam program Syabab Camp Be a Real Warrior secara atas talian pada pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini kerana-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami berkumpul untuk mengisi seluruh kehidupan kami dengan keridhaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami, segala yang hadir pada hari ini akan menjadi muslim dan muslimah yang cemerlang, terbilang, mahasiswa dan mahasiswi yang disegani dan dihormati dalam semua aspek. Seterusnya mampu menjadi generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan himpunan yang diadakan pada hari ini dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Jadikanlah kami insan yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan pengetahuan. Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Janganlah Engkau jadikan kami insan yang hanya berpuas hati dengan apa yang kami perolehi. Ya Allah, ya munzilal barakah, wa ya kashifal ghammah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan. Hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Sufri atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada pagi ini dicurahi rahmat serta keberkatan daripada Yang Maha Esa. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, hari ini merupakan hari kedua dalam program Syabat Camp Be a Real Warrior Anjuran Network Association Dakwah and Islamic Management dengan kerjasama Hidayah Center Foundation Negeri Sembilan. Pelbagai pengkongsian yang telah kita perolehi sejak semalam bersama panel jemputan yang hebat. Dan hari ini berbagi dua program lagi. Suka untuk saya menjemput kepada hadirin sekalian kekal setia bersama kami di dalam sembang santai, remaja dan media sosial dan speak up isu hedonisme pengaruh terhadap remaja yang bakal dikupaskan oleh panel yang pakar berkaitan isu tersebut. Suka untuk saya ingatkan para peserta dan penonton sama ada di Zoom meeting dan di Facebook Live Syabat Camp untuk mengisi form yang telah disediakan di ruangan chat. Pandemik COVID-19 membawa amalan baharu secara dalam talian dalam kehidupan dan aktiviti masyarakat apabila Malaysia merekodkan 28 juta pengguna media sosial atau 86% daripada penduduk negara ini. Di dalam Akhbar Sinar Harian 2019 menyatakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sejumlah 50.4% kanak-kanak di negara ini memiliki telefon pintar pada umur 12 tahun. Manakala 78.8% pengguna internet terutama kanak-kanak di Malaysia juga mengalami ketagihan internet. Keadaan itu amat membimbangkan. Ini akan dikupaskan lebih lanjut oleh panel jemputan kita. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya serahkan majlis ini kepada panel kita, izinkan saya untuk berkongsi biodata penceramah jemputan kita pada pagi ini. Nama diberi Firdaus Wong, Waiho, merupakan pengasas Presiden Multiracial Revert Muslim. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada panel jemputan kita, Tuan Firdaus Wong. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan jazakumullahu khairan kepada penganjur, ya, kepada sahabat-sahabat semua yang sedang mengikuti di ruangan Zoom dan juga menerusi social media. Alhamdulillah. Baik, topik yang telah diberikan kepada saya pada pagi ini, masih pagi, alhamdulillah. Topik yang telah diberikan kepada saya pada pagi ini adalah remaja dan juga social media, ya, ataupun media sosial. Ini merupakan satu tajuk yang sangat menarik kerana nak tak nak kita sedang berdepan dengan realiti di mana media sosial telah menjadi sebahagian dari kehidupan kita ataupun ianya adalah kehidupan kita. Kalau dulu orang bertanya, adakah kita ini makan untuk hidup ataupun hidup untuk makan? Itu soalan dulu-dulu. Mungkin hari ini soalannya berubah. Iaitu, adakah kita hidup, adakah kita bersosial media, bermedia sosial untuk hidup, ataupun kita ini hidup untuk bersosial media? Ya, maka itu juga persoalan yang perlu kita jawab sebenarnya. Baik adik-adik, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, topiknya remaja dan juga media sosial. Maka suka saya bawakan beberapa statistik untuk rujukan kita sebagai pembuka bicara kita pada pagi ini. Baik. Bila kita lihat dari segi statistiknya, secara statistik, okey, iaitu ini adalah statistik daripada Amerika Syarikat, kerana sesuatu yang mendukacitakan adalah kita di Malaysia mungkin kekurangan dari segi statistik. Ya, kita ada Jabatan Statistik Perangkaan dan sebagainya,
tetapi statistiknya tidak begitu banyak, ya. Tetapi ini antara statistik yang boleh kita jadikan sebagai rujukan. Dan ini statistik ini adalah daripada Pew Research Center. Iaitu disebut statistik tentang remaja, ketagihan remaja kepada media sosial. Di mana dikatakan 92% daripada remaja melayari internet. Okey? Dan 24% mengatakan mereka selalu melayari internet. 24%. Maksudnya sukulah daripada situ. 76% remaja pula menggunakan social media. Okey? Iaitu daripada 92%, 76% menggunakan media sosial. Okey? Dan 71% daripada remaja menggunakan Facebook, 52% menggunakan Instagram, 41% kalau di US mereka ada Snapchat. Kita di Malaysia pun ada, tapi mungkin kurang popular. 33% menggunakan Twitter dan 14% menggunakan Tumblr. Tetapi mungkin kita kata kita di Malaysia kena tambah TikTok. Ya. Sehingga wujud satu nama, satu platform yang disebut sebagai TikToker. Ya, TikToker. Kalau YouTube, YouTuber. Kalau Facebook, Facebooker. Macam itulah. Kalau Instagram, Instagrammer, Insta-famous. Begitu. Okey? 77% daripada ibu bapa mengatakan remaja, anak-anak remaja mereka, okey, distracted. Mereka ini, ya, mereka tidak dapat fokus kerana mereka terganggu dengan gadget-gadget mereka dan mereka tidak dapat memberikan perhatian apabila mereka bersama. Saya ingin adik-adik bukan sekadar mendengar statistik ini, tetapi statistik ini sebenarnya akan membawa kita kepada pengertian remaja dan media sosial. 59% daripada ibu bapa mengatakan mereka merasakan ibu bapa anak-anak mereka, anak-anak remaja mereka ini ketagih gadget. Dan 50% daripada remaja mengatakan mereka ketagih gadget. Maksudnya hampir sama. Ya, 59% ibu bapa mengatakan anak-anak mereka ketagih gadget dan 50% remaja mengatakan mereka ketagih kepada gadget. Maka di situ hampir. Maka adik-adik, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa jenis ketagihan internet. Dan bila kita kata media sosial, nak tak nak kita kena sebut juga tentang jenis-jenis ketagihan yang wujud di media sosial. Dan mungkin kita yang sedang bersama dalam program ini, kita juga terlibat barangkali. Kita juga mungkin barangkali terlibat dalam ketagihan ini. Yang pertama adalah ketagihan cybersex. Apa yang mereka sebut sebagai cybersex. Dan semua ini, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan informasi yang saya dapati menerusi kajian yang dia telah dikeluarkan oleh universiti-universiti yang berada di Amerika Syarikat. Itu ketagihan pertama adalah cybersex. Itu di mana cybersex dengan nama dia sahaja telah menerangkan tentang apakah bentuk ketagihannya. Ianya melibatkan ketagihan kepada pornografi, laman web luca, mempunyai fantasi-fantasi seksual ataupun ruangan chat untuk orang dewasa ataupun webcam services. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ketagihan kepada perkhidmatan seperti ini dia akan menjauhkan seseorang daripada realiti dan dia juga akan mengalami masalah dalam perhubungan seharian bersama dengan pasangan halalnya. Dia akan mengalami masalah. Dan bila kita sebut tentang cybersex addiction juga, nak tak nak, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga, dan daripada sini sebenarnya, menerusi ketagihan cybersex, ianya juga boleh membawa kepada perkara-perkara yang lain.
Kerana apabila seseorang itu telah seringkali ketagih melihat kepada laman web lucah, dan kita tahu laman web lucah kini mudah diakses. Dan kita tahu laman web lucah ianya bukan sekadar melibatkan yang dewasa tetapi juga melibatkan kanak-kanak. Ya, melibatkan laman web lucah kanak-kanak. Dan di situ sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila seseorang itu telah ketagih cyber sex, ketagihan bahan-bahan lucah, ianya sukar untuk kita lihat dari segi luaran. Tetapi apa yang akan berlaku? Individu yang ketagih dengan cyber sex, dia akan menzahirkan fantasinya kepada orang lain. Sehingga kebiasaannya, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, iaitu mereka itu sendiri akan mencari mangsa-mangsanya di luar. Ataupun dalam terminologi kita, kita mengatakan iaitu mereka yang ketagih dengan cyber sex ini, mereka kebiasaannya akan menjadi sexual predator. Kebiasaannya. Okey? Itu yang pertama. Ketagihan yang pertama. Ketagihan yang kedua adalah ketagihan kepada net compulsions. Apa yang mereka panggil sebagai net compulsions. Apa itu net compulsions? Net compulsions ini sebenarnya adalah satu perkhidmatan, satu pelayaran di internet. Okey? Yang sebenarnya juga sangat-sangat bahaya. Kerana net compulsion ini seperti online gambling, perjudian secara online. Ataupun seperti trading stocks, bermain saham menerusi internet. Dia nak tak nak, dia selalu kena check. Dia selalu kena check. Sebab kalau terlepas satu saat, nanti bila stok turun, dia tak beli. Bila stok naik, dia tak jual. Dia ketagihan. Ataupun lelongan secara online. Itu apa yang disebut sebagai online auctions. Seperti kalau di Malaysia ni banyaklah. Okey, banyak juga. Dan juga, tu dia. Hari ni berapa hari bulan adik-adik? Hari ni berapa hari bulan? 12. Perasan tak you all semua alert 12. Kenapa you all alert 12? Shopee. Anda you all Shopee Shopee. Okey. Betul, ada Shopee. Tetapi adik-adik, okey, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa salah satu net compulsion adalah online shopping. Dia rasa seronok dapat beli barang. Ya, dia sikit-sikit dia nak tengok Shopee. Sikit-sikit dia nak tengok Lazada. Ya. Kalau Lazada, akhirnya orang yang kena membayar, dia bukan tengok Lazada dah. Kita sebut dengan dia Latazan. Jangan bersedih. Kan? Jadi net compulsion juga termasuklah online shopping. Bulan lepas ada 11 November. Lepas tu 12. Bulan depan 1 Jan. Lagi satu 22. Lepas tu 3. Tiap-tiap bulan dia ada. Dan dikatakan ada tu. Dan yang menariknya, Shopee ketika mereka mengadakan sales pada Julai 7 Julai 77, mereka merekodkan jualan sebanyak 200 juta mereka merekodkan transaksi di mana 200 juta barangan telah dijual. Wow. 200 juta barangan telah dijual. Dahsyat. Ya. Ini bermaksud, subhanallah, net compulsion, mereka mempunyai compulsive online shopping. Nak beli barang. Kita ada apa? Kita ada Carousel. Kita ada Lazada, ada Shopee, ada Marketplace. Dulu ada apa? Alibaba, Mudah.my. Masya Allah. Banyak sungguh. Dan tuan-tuan dan puan-puan, habit ini, tabiat ini, dia sebenarnya akan menjejaskan, akan memberikan impak kepada stability, kepada kestabilan kewangan kita. Dan juga mengganggu urusan kerja kita. Kerana ada kalanya, demi nak membeli barang 12,
Kadang-kadang dia hanya berlangsung 2 jam setengah, 3 jam. Kadang-kadang whole day dia terpulang. Dan kadang-kadang dia ada hourly promo. Dan semua itu adalah akan menyebabkan kita asyik akan tekan dan masuk ke dalam ruangan itu walaupun termasuk dalam waktu kerja, waktu sekolah, waktu di dalam kelas, kita akan check. Dan paling teruk bila adik-adik ni terlupa nak press. Bila adik ni terlupa apa? Nak tekan vibrate ataupun silent mode. Tiba-tiba cikgu sedang mengajar, pensyarah sedang mengajar kat depan, tiba-tiba Chopi. Siapa punya tu? Siapa punya ringtone tu? Okey? Jadi itu net compulsion. Yang ketiga adalah ketagihan kepada perhubungan cyber. Cyber relationship ataupun online relationship. Ketagihan kepada hubungan secara online ni, okey, dianya lebih kepada untuk mencari dan mengekalkan hubungan online. Contoh, orang tu kita tak kenal, tapi kita rasa seronok berborak dengan mereka. Jadi, kita asyik nak chat. Kalau dulu, mungkin kita kata, nak tak nak dia kena masuk MSN Messenger, Skype dan sebagainya. Tetapi zaman adik-adik sekarang ni, banyak kepada bila dah chat tu, dekat internet, dia nak tak nak dia akan bagi kepada, nak minta nombor WhatsApp dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, sebenarnya cyber online relationship ini bagus untuk mengekalkan hubungan dengan yang jauh. Tetapi kerap kali, apa yang berlaku dalam cyber online relationship ini adalah kita sering kali berhubung dengan mereka yang kita tidak kenal secara realiti dalam kehidupan yang sebenar. Mereka mungkin berada di negara yang lain. Dan ada kalanya kita tak pernah tengok muka mereka pun. Kerana ada kalanya, barangkali, wajah-wajah ataupun gambar-gambar yang mereka gunakan di media sosial itu merupakan gambar-gambar yang palsu, bukan milik mereka. Dan kita tidak tahu. Tetapi mereka ini pandai untuk memanipulasi. Dan mereka yang ketagih dengan online relationship ini, mereka seringkali terlupa juga dan mengabaikan kehidupan, kekeluargaan, silaturahim, ukhuwah yang sebenar ya di dalam realiti mereka. Kebiasaannya perkara-perkara ini berlaku di dalam chat room ataupun dalam social networking yang lain. Ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ketiga. Keempat adalah ini juga satu ketagihan yang sangat kronik. Terutamanya untuk anda sebagai pelajar. Sekarang ni banyak buat assignment guna internet kan, betul kan? Cari maklumat dekat internet kan? Kadang-kadang copy paste pun guna internet kan? Ya, plagiat pun guna internet kan bila suruh buat assignment. Ya, jangan Jadi yang keempat adalah compulsive information seeking. Compulsive information seeking. Pengguna internet khususnya remaja, mereka tahu bahawa di internet, di laman web, di internet ini begitu banyak informasi dan data dan juga ilmu yang mereka boleh perolehi. Bagi segelintir, ini adalah peluang untuk mencari informasi dengan mudah, tetapi ramai secara tidak sengaja mereka telah menjadikan ini sebagai satu tabiat sehingga berada di luar kawalan, sehingga apa sahaja mereka akan cari. Dan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, saya pernah bekerja sebagai senior account manager untuk online advertising. Jadi serba sedikit saya juga tahu tentang bagaimana internet itu berfungsi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang perasan tak? Compulsive information seeking ni. Kadang-kadang bila kita dapat satu data ni, satu informasi ni, kita tak sabar-sabar nak share. Dan bila kawan-kawan lain rasa, wow, hebatnya. Macam mana awak tahu ni? Wow, kita tanya soalan kebat. Kita pun, wow, you, hebatnya. Betul? Tapi kadang-kadang adik-adik, contoh kita mencari satu benda, nak cari tudung. Kita Google tudung. Dan bila kita Google tudung, apa yang berlaku adalah, dia bukan setakat keluar tudung. Kemudian, the long tail of marketing itu akan membawa kita kepada benda-benda lain. Seperti bag, seperti baju, seperti jubah,
Ya, seperti kasut. Dan kemudian dia akan membawa kita kepada benda-benda yang lain. Maka di situ, kita sebenarnya nak spend 10-15 minit untuk mencari satu informasi. Tetapi akhirnya, kerana compulsive information seeking itu telah menyebabkan kita secara tidak langsung telah berada di luar kawalan. Okey? Dan tuan-tuan dan puan adik-adik, compulsive information seeking ini boleh mengurangkan produktiviti kerja, produktiviti belajar anda dan berpotensi menyebabkan anda kehilangan kerja ataupun anda ketika dalam ujian, dalam peperiksaan, anda mendapat markah yang rendah kerana seringkali anda membelanjakan mungkin 1/8 daripada waktu untuk mencari apa yang anda nak, tetapi 7/8 daripada waktu anda itu telah digunakan untuk membaca informasi yang tidak ada kena-mengena dengan kehidupan sebenar anda ataupun apa yang anda ingin lakukan. Okey? Dan yang kelima adalah, ini sangat normal, iaitu gaming, ketagihan bermain game. Online gaming, komputer. Saya tahu mungkin ada yang beralasan, tapi bro, kan, sekarang ni orang main online game pun mereka boleh jadi jutawan. Tengok tu, ada rakyat Malaysia masuk Dota semua ni, mereka jadi juara, mereka dapat juta-juta. Bro, boleh jadi profession. Betul, saya tahu boleh jadi profession. Okay, so adik-adik, you have to make up your mind what you want to be. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bekerja di luar, you have to make up your mind what do you want to be. Sebab ketagihan kepada permainan online ini, okay, ianya melibatkan online dan juga offline. Sama ada menggunakan komputer ataupun menggunakan gadget. Dan apatah lagi sekarang ni kebanyakan permainan kita boleh download dan main di gadget. Dan sekarang ini komputer pula semakin murah, gadget pula semakin murah, dan kebanyakan gadgetnya kadang-kadang mereka akan promote seperti sesuai untuk gaming, berapa gig dia punya RAM, processor, you can play this game, you can play this game dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kita main solitaire, Tetris, main sweeper, itu mungkin biasa, tapi hari ini tidak. Kadang-kadang subhanallah, waktu rehat yang sepatutnya digunakan sebagai waktu rehat, waktu yang sepatutnya digunakan untuk mengulang kaji, telah digunakan untuk main game. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, you can decide when to play and how to play or not to play. Sebab ada kalanya game-game itu mereka ada notification. Tetapi seringkali kita juga yang klik allow dekat situ. Allow notification. Bayangkan kalau permainan-permainan itu kita tidak klik allow notification. Bayangkan kalau Shopee, Lazada, kita tidak klik notification. Kita boleh ada pilihan. Maksudnya kita tidak akan dapat informasi tentang Shopee. Tapi sebab kita tidak ada compulsive information seeking, kita takut being left behind, ketinggalan. Maka apa yang kita buat? Kita nak juga. Tak boleh, aku juga nak. Jadi kadang-kadang, pernah tak adik-adik bila duduk dengan kawan-kawan, kan, masing-masing sedang minum, sedang makan dan sebagainya, tiba-tiba serentak, semua cepi, serentak. Sebab apa? Sebab semua masing-masing takut menjadi orang yang terakhir. Jadi, mengejar menjadi yang pertama. Ya, mengejar menjadi yang pertama itu telah mengakibatkan kita banyak yang terlibat dalam compulsive information seeking. Baik. Adik-adik, apakah tanda dan simptom-simptom mereka yang ada ketagihan ini? Okey, simptom dan juga tanda-tanda mereka yang ketagihan ini. Okey, mari kita lihat. Pada 2005, lama dah, 16 tahun lepas. Mungkin waktu itu anda mungkin baru 2-3 tahun. Ataupun 4 tahun. Ramai yang di sini yang lahir selepas milenial kan? Lahir selepas tahun 2000 kan? Betul? Ke tidak? Ke you all masih lahir 1999? 98? Oh, okey. Betul. So you all adalah Masya Allah. Terasa diri tua pula. Ya, you all lahir 2000 tapi sekarang dah masuk universiti dah. Masya Allah, Masya Allah. Okey. Baik. Tanda-tanda dan simptom-simptom
Pada 2005, Dr. Keith Beard telah menerbitkan satu artikel yang di mana dia menerusi kajian dia telah mencadangkan 8 karakteristik mereka yang mempunyai ketagihan internet yang teruk. Ketagihan yang teruk. Lalu dia kata, jikalau daripada 8 itu, seseorang individu itu memiliki 5 atau lebih daripada karakteristik itu, maka mereka ini akan dikenali sebagai mempunyai ketagihan internet. Jadi jom kita tengok sama ada kita ada tak ketagihan internet tu. Terutamanya remaja. Kadang-kadang jangan kata remaja lah. Orang tua pun macam tu juga. Ya. Orang tua. Dia ketagihan apa? Orang tua-tua dia ketagihan politik. Kalau yang remaja-remaja sikit, dia ketagihan informasi tentang entertainment. Ada juga orang ketagihan tentang bola sepak. Apa-apa pun dia nak tahu. Tak ada kena-mengena. Liga dekat Afrika, apa benda pun dia nak tahu. Masya Allah. Okay, kita lihat daripada 8 ini, kalau kita ada lebih daripada 5 atau lebih, maksudnya kita ada ketagihan internet. Sedia? Okay, bismillah. Nah, iaitu karakteristik yang pertama adalah dia terlalu asyik dengan internet. Okey. Dia terlalu asyik dengan internet, dia terlalu fokus dengan internet, dia terlalu nakkan internet. Tiap-tiap hari dia nak internet. Tiap-tiap masa dia nak internet. Dan dia sering, ini yang masa yang pertama, dalam minda dia asyik memikirkan tentang pengalaman internet, melayari internet yang baru lepas. Dan, mereka sedang mengharapkan apakah yang mereka akan dapat dalam the next online session. Ya, keterujaan tu. Jadi, dia jadi seperti tak keruan. Itu pertama. Kedua, mereka yang ketagihan ini, mereka perlu menggunakan internet dengan di mana mereka seringkali mahu meningkatkan jumlah waktu penggunaan mereka untuk mencapai kepuasan. Mungkin dulu-dulu mereka main game 1 jam. Okey, saya nak main game 1 jam. Tapi lepas tu, nak lebih dosage. Macam orang mula-mula merokok. First, biasa-biasa. Tapi lepas tu, dia nak lebih, nak lagi. Kan? Jadi, mereka yang ketarget ini, karakteristik mereka adalah mereka perlu menggunakan internet. Dan menambah jumlah waktu untuk mencapai kepuasan. Untuk ada dopamin dia release dekat otak dia untuk mencapai suatu kepuasan. Okey. Ketiga, mereka pernah berusaha untuk mengawal, untuk mengurangkan ataupun memperhentikan penggunaan internet tetapi gagal. Have made an effort but unsuccessful effort. Untuk mengawal, untuk mengurangkan ataupun berhenti. Yang keempat, perasan tak macam saya sebut tadi, kita nak online 30 minit tapi end up kita spend 1 jam. Kita spend 1 jam. Maksudnya mereka yang ketarget ini, mereka kebiasaannya melayari internet lebih lama daripada yang dirancang. Kemudian, kelima, iaitu mereka ini jadi tidak keruan, mereka ini moody, mereka ini depressed, ataupun mereka ini senang terganggu apabila mereka berusaha untuk mengurangkan ataupun berhenti menggunakan internet. Withdrawal syndrome. Tapi akhirnya mereka gagal. Jadi rasa phone ada kat situ. Dia rasa macam tangan tu rasa macam kosong. Dia jadi basah. Dia rasa aku nak ke tak nak ni, nak pegang phone ke tak ni. Ya. Jadi dia rasa tidak selesa. Okey. Keenam, mereka
Okey, ini telah kerana mereka sering ketagih dengan internet, maka mereka ini seringkali ada masalah dalam hubungan mereka, hubungan dengan kawan-kawan, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat sekitar, kerana terlalu fokus kepada internet tetapi mengabaikan mereka yang berada di sekeliling. Ketujuh, pernah menipu. Menipu siapa? Menipu ibu bapa, menipu ahli keluarga, menipu kawan-kawan, menipu terapis kita, ya, kerana kita ingin menyembunyikan ketagihan kita kepada internet. Bila tanya berapa jam kau pakai? Actually kita pakai 4 jam sehari. Tak adalah, sikit je, sejam setengah, 2 jam, sikit je, sekejap je. Okey? Pernah menipu. Yang ke-8, yang terakhir adalah mereka menggunakan internet sebagai salah satu cara, salah satu medium, salah satu platform untuk mereka melepaskan diri daripada masalah ataupun untuk, orang kata apa, berkongsikan kekecewaan, kesedihan mereka. Okey? Merasa bersalah, depression, anxiety dan sebagainya. Jadi adik-adik, daripada 8 itu, menurut Dr. Keith Beard, jikalau kita ada 5 atau lebih daripada karakteristik itu, maka sebenarnya kita ini ada ketagihan. Dan apakah kesan buruknya? Subhanallah. Okey? Apakah kesan buruknya? Ada satu kajian daripada CNN, okey, tentang mereka yang berumur 13 tahun dan hubungan mereka dengan media sosial yang mereka namakan sebagai, adik-adik boleh cari, #being13. Mereka mendapati satu statistik, satu data yang cukup menarik. Okey? Mereka mengatakan kajian itu mendapati iaitu peserta-peserta kajian itu yang melayari Facebook ataupun apa-apa saja media sosial melebihi 50 ke 100 kali sehari. Okey? Mereka itu adalah 37% lebih stres daripada mereka yang hanya cek beberapa kali sehari. Dan mereka yang cek, mereka yang sering melayari internet melebihi 100 kali sehari, mereka itu 47% lebih stres secara purata. Now, yang dimaksudkan dengan kita kata melayari itu adalah duduk-duduk sekejap, nak cek. Duduk-duduk sekejap, nak cek. Okey, dia tengah tengok Facebook ni. Dia tengah tengok komputer ni, tengah buat kerja. Tengah tengok, lepas tu dia tekan Facebook, dia tekan, tengok Instagram, tengok Twitter, tengok TikTok dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kalau dekat phone kita ini, bila mana kita kita boleh tengok screen usage, phone usage. Di situ dia boleh bagi tahu kepada kita average usage kita sehari berapa jam. Ada yang 8 jam, 9 jam, mungkin kerana kerja. Tapi kalau kita bukan kerja dengan menggunakan mobile phone dan kita lebih daripada 8 jam sehari, maka itu sesuatu yang agak serius. Okey? Sesuatu yang agak serius. Dan adik-adik, Masya Allah, ada juga kajian mendapati bahawa bagaimana media sosial ini mempengaruhi minda kita. Iaitu mereka, saintis mengatakan, mereka mendapati, okey, terlebih menggunakan teknologi secara umumnya, terutamanya khususnya media sosial, akan mencipta satu stimulation, satu rangsangan, satu pattern rangsangan yang sama seperti satu pattern yang diwujudkan apabila seseorang itu ketagih, seperti dia kata, ni saintis kata, kajian dia mengatakan bahawa menerima like dekat social media akan mengaktifkan sekit dalam otak kita yang sama sebagaimana apabila kita makan coklat ataupun memenangi wang. Dahsyat. Ya. Jadi dia seperti adalah the release of dopamine, neurotransmitter kat situ. Saya bukan pakar dalam ni, tapi ini apa yang disebut oleh pakar dekat Newport Academy di USA. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak mengatasi sekarang? Okey? Macam mana kita nak mengatasi? Sekarang ni kita dah tahu,
Okey, bahawa ada karakteristik di situ. Dan dalam Islam, adakah Islam mengatakan tidak boleh menggunakan internet? Tidak. Kita sekarang ini pun sedang menggunakan Zoom. Jikalau kita menggunakan dengan betul. Okey. Tapi adik-adik, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Okey. Sekarang ini macam mana kita boleh mengatasi masalah-masalah ketagihan ini? Okey. Kerana dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita adalah umat pertengahan. Ya. Jadi apa yang kita boleh lakukan adik-adik? Pertama adalah kita kalau boleh kita letakkan phone kita, gadget-gadget kita, okey, kita lebih banyak berinteraksi melakukan aktiviti-aktiviti di luar. Aktiviti-aktiviti yang berada di lapangan seperti ke padang, ke rekreasi dan sebagainya. Hari ini kita bersukan tetapi kita panggil sebagai e-sport. E-sport iaitu sukan internet, sukan elektrik. E-sport. Ya, tapi ramai daripada kita tak terlibat dengan sport yang sebenar. Kerana bila kita terlibat dengan sport yang sebenar, maka di situ ada kepuasan. Fikirkan satu jenis sukan yang kita suka. Fikirkan. Apakah satu jenis sukan yang kita suka? Yang pertama. Dan lakukan. Terlibat dalam aktiviti sukan seperti itu. Itu pertama. Kedua adalah bersama dengan sahabat-sahabat. Dapatkan support. Ya? Dan pastikan kita nak mendengar dan kita sanggup mendengar daripada sahabat itu. Contohnya, bersahabatlah. Dan bagi tahu kepada kawan-kawan kita itu bahawa, okey, babe, aku nak berhenti ni. Aku nak kurangkan waktu aku. Kalau kau nampak aku, kau tegur aku. Nah, bila kita dah minta kawan-kawan kita untuk menegur kita, jangan pula kita naik angin bila mana mereka tegur kita. Kita kena set the mind correctly. Okay? We have to set the mind correctly di situ. Now, kemudian, apa yang berlaku adalah, adik-adik, kita kena kembali kepada norm. Iaitu, sekarang ni internet, kita kata, mereka banyak menggunakan tawaran-tawaran penggunaan internet yang banyak, unlimited usage of YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Buat permulaan untuk pelan-pelan mungkin kita kurangkan package kita, data kita daripada mungkin 50 gig kita turunkan ke 40, 30 dan selalu pastikan Wi-Fi kita off. Kenapa nak pastikan Wi-Fi kita off bro? Sebab bila kita off Wi-Fi, maksudnya kita on the phone, kita off Wi-Fi, jangan connect kepada Wi-Fi di mana-mana. Kita kena guna data. Dan bila kita kena guna data, kita kena gunakan dengan berhati-hati. Kita tak akan overuse data tu sebab kita tahu kita perlu gunakan data itu untuk masuk kelas. Untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Jadi, kita akan gunakan dengan berhemah dan kita akan dengan tidak langsung kita akan mengurangkan waktu dan masa yang kita gunakan di internet. Okey. Jadi kurangkan data dan offkan Wi-Fi kita. Yang keempat, adik-adik muslimin dan muslimat, jikalau tiada keperluan, kadang-kadang saya rasa pelik ya. Saya rasa pelik sebab hari ini remaja dahsyat. Walaupun mereka ni remaja tapi mereka nak phone yang canggih-canggih. Okeylah, tak ada masalah nak phone yang canggih-canggih. Tetapi ada kalanya saya melihat mereka ni ada 2 phone. Wow, dahsyat. Ya, kadang tak cukup dengan 2 phone. Ada gadget kat depan lagi. Ya, ada iPad lagi. Bukan saja ada iPad, ada tablet. Ya, dah lah ada smartphone, ada tablet. Lepas tu ada komputer, laptop lagi. Hebat. Maka di situ kita sebenarnya akan menambahkan jumlah waktu yang kita gunakan. For a start, adik-adik, choose either two. Jangan ada tablet kalau boleh. Sebab bila ada tablet, dia akan memberikan alasan. Kadang-kadang kita nak beli tablet tu untuk apa? Tanya diri kita. Sebab benda yang kita nak gunakan untuk tablet tu, boleh juga dilakukan dengan menggunakan laptop kita. Tapi hari ini kita tak cukup dengan laptop, kita nak tablet, kita nak smartphone. Kemudian kita nak beli dongle untuk internet dan sebagainya. Macam saya sebut, bila kita guna internet,
gunakan daripada phone kita. Orang kata macam tak cerdik je bro. Ada wifi, pakailah wifi. Bagaimana saya sebut tadi? Kalau kita pakai internet kita, kita akan selalu fikir nak top up, nak bayar bil. Payah untuk kita. Jadi adik-adik, muslimin dan muslimat, dan terakhir adalah beritahu kepada ahli keluarga kita, family kita, mak bapak kita, dan pastikan mereka adalah orang yang kita boleh dapatkan nasihat. Sudah tentulah kan, ibu bapa kita kan, dapatkan nasihat mereka, dapatkan nasihat dan pandangan mereka. Dan ibu bapa sendiri untuk yang sedang menonton juga perlu menjadi contoh yang baik. Ya. Jadi kita kena ada polisi yang jelas. Polisi yang jelas seperti apa? No phone on the dining table. Tidak ada siapa yang bermain phone di meja makan. Okay? Tidak ada phone ketika bercakap. Tidak boleh bawa phone masuk ke dalam bilik. Maksudnya, kita akan mengurangkan waktu-waktu itu. Dan sebab itu sekarang ini, banyak fokus kita tak boleh nak fokus sebab apa? Sebelum tidur, kita nak tengok skrin. Sedangkan, pakar mengatakan, kita kena mengelakkan untuk melihat kepada blue screen itu 2 jam sebelum kita tidur. Tapi ini tak. Dalam keadaan bilik yang gelap, kita tengok phone. Dan sebenarnya, lampu cahaya daripada smartphone kita itu sebenarnya akan stimulate otak kita untuk menjadi lebih aktif. Dan sebab itu, kadang-kadang kita kata, okeylah aku nak tengok phone sekejap sebelum aku tidur. Jangan. Kerana bila anda tengok phone, anda melayari media sosial, anda ternampak satu berita, anda nak reply, anda nak buat status, anda nak buat posting. Waktu itu otak anda akan stimulate. Bila otak anda stimulate, anda jadi aktif. Bila jadi aktif, macam mana nak tidur? Bila tak tidur, anda akan tidur lewat. Bila tidur lewat, esok kena bangun pagi. Dan esoknya, jadi tidak produktif. Maka, tetapkan polisi-polisi dan anda sendiri, sebagai pengguna internet, sebagai pengguna gadget, sebagai pengguna media sosial, perlu ada polisi yang jelas. And you have to be self-regulated. Self-regulated, no playing phone. Okay? No playing phones pada waktu pagi, selepas subuh, solat subuh, no phone, jangan buka data, sehinggalah pukul berapa, you only activate your data, contoh, bangun pukul 5 lebih, you only activate your data mungkin 7.30 ataupun 8. Mungkin. So at least morning tu you jadi produktif. Jangan membiarkan apa-apa message WhatsApp masuk waktu itu. Now, selepas itu, bila waktu kerja, no phone. Bila waktu sekolah, no data allowed. Off the data. Okay? Kemudian, mungkin waktu makan. No data. Okay? No data. No phone. No phone policy. Tidak ada phone di dalam bilik. Jadi, bila kita membuat satu polisi yang jelas, yang kita kena self-regulate kita, maka di situ, insyaAllah, dengan mudah, kita masih menggunakan internet dengan sebaik mungkin, tetapi insyaAllah kita akan menjadi seorang pengguna internet, seorang pengguna media sosial yang cerdik dan cermat. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, adik-adik, sebagai kesimpulan dan penutup, ya, sebagai kesimpulan dan penutup, Islam menggalakkan dan tidak menghalang kita untuk memiliki teknologi. Ya, tidak. Ia tidak mengharamkan. Tapi Islam menggalakkan kita ada. Tapi gunakan dengan sebaik mungkin. Kerana untuk adik-adik yang masih remaja ini, Nabi SAW bersabda bahawa iaitu akan anak Adam, okey, anak-anak Adam ini kaki mereka tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga ditanya 5 soalan. Dan soalan pertama adalah tentang usia anda dan kemudian usia muda anda. Apakah waktu yang telah digunakan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Asr, surah 103 ayat 1 hingga 3, wal asr, demi waktu, demi masa. Inna insana lafi khusr. Setiap manusia itu rugi. Tetapi ada pengecualian. Illa lazina amanu. Kecuali yang beriman. Beriman bahawa mereka rugi. Beriman dengan agama Islam. Tetapi beriman tak cukup. Gunakan waktu itu untuk wa'amilus solihat. Untuk melakukan amal soleh. Gunakan media sosial dengan baik untuk tujuan dakwah, untuk tujuan menyebarkan kebaikan, untuk tujuan mencegah kemungkaran, ya, untuk sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk akhirat kita. Dengan watawasau bil haq,
mengajak kepada kebenaran, ajak orang kepada perkara yang baik. Janganlah nak share-share pasal gosip-gosip tu, tak payahlah. Ya, mencegah kemungkaran dan watawassaw bis-sabr. Sabar dalam menggunakan internet kita, adik-adik. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi insya-Allah semoga perkongsian yang ringkas ini memberikan sedikit panduan, guideline untuk kita semua insya-Allah. Dan saya serahkan kembali kepada moderator program kita, iaitu adik Syazana. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Majlis dibuka kepada semua yang ingin mengemukakan sebarang pertanyaan atau kemusykilan. Jika ada yang ingin bertanyakan soalan, boleh buka mic dan ajukan pertanyaan anda atau boleh type soalan di ruangan chat. Dipersilakan. Okey. Kita ada soalan daripada saudari Fariha. Assalamualaikum. Saya nak tanya, jika melihat dunia media sosial hari ini, lebih-lebih lagi di Facebook, terlalu ramai penjual online yang menjual produk tanpa menapis testimoni. Apa pendapat Prof. Firdaus mengenai hal ini? Okey, baik. Ini tentang mereka penjual-penjual online ini yang tidak menapis testimoni, betul ke? Betul ke Syazana? Ya, betul. Okey, yang tidak menapis testimoni. Pertama, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, guideline kita dalam Islam sangat jelas tentang jual beli ni. Pertama, Nabi SAW mengatakan bahawa mereka yang menipu dalam urus niaga, mereka yang menipu dalam kehidupan, mereka bukanlah sebahagian daripada kita. Maka bersikap jujur dan telus dalam berniaga itu perlu ada. Pertama. Kedua, apabila melibatkan urusan jual beli, maka Nabi SAW mengatakan bahawa jikalau si penjual itu jujur, iaitu menjelaskan tentang kebaikan produk dia dan kekurangan produk dia, maka di situ akan mendapat keberkatan. Tapi mereka yang tidak jujur, keberkatan tidak ada dalam jualan itu. Itu kedua. Ketiga, dan Islam juga sangat jelas tentang persaksian. Tidak boleh memberikan persaksian yang palsu. Apatah lagi menggunakan testimoni-testimoni ini. Dan sebagai seorang pembeli, masyarakat perlu disedarkan hak-hak mereka. Testimoni bukan satu empirical, bukan suatu cara yang jelas untuk membuktikan kebenaran ataupun kebaikan produk itu. Tidak. Ianya perlu disandarkan. Contoh kalau dia menjual produk kesihatan, produk makanan. Di manakah sijilnya? Di manakah sijil dia? Kita nak tahu. Adik-adik, konsep kita begini. Kalau kita nak jual, kalau kita nak beli makanan kesihatan, kalau orang yang nak menjual itu, dia pun tak sanggup dan tak mampu ataupun tak mahu untuk memohon sijil supaya makanan-makanan yang dikatakan makanan kesihatan itu memang makanan yang menyihatkan dan dapat dibuktikan dengan kajian di makmal. Tapi kalau mereka enggan buat, kenapa kita sanggup menggadaikan nyawa kita untuk membeli sesuatu yang si penjual itu tak berani? Kalau mereka tak mau letakkan, tak mau buat kajian, tak mau membelanjakan wang untuk memastikan keselamatan kita, adik-adik, minta maaf. Mereka itu adalah penjual yang tidak beretika. Dan tidak perlu beli daripada mereka yang tidak beretika. Sama juga untuk para penjual. Jangan nak buat klaim macam-macam. Ya, jangan nak buat klaim macam-macam. Menunggang agama lah, menunggang fakta, menunggang ni lah, menunggang emosi lah. Jangan. Semuanya ada fakta.
Nak tunggang fakta. Yang kata, oh Nabi kata, ini betul-betul. Tapi kena tengok konteks. Kita ni hari ini, minta maaf saya kata, kadang-kadang kita jual habatus sauda, kita kata, oh Nabi kan dah sebut, dalamnya ada ubat untuk segala penyakit. Kena tengok konteks lah. Kalau tidak, semua nak habatus sauda. Semua nak habatus sauda. Bila tak sembuh, kita nak salahkan Nabi ke? Tak juga. Jangan kerana keterujaan kita nak menjual. Okey? Nak jual madu, jual lah, tak ada masalah. Okey je. Tapi madu asli lah. Kan? Dan bila kita nak jual, janganlah tunggang kata, oh ni bagus. Memang bagus. Tapi ada had dan limitnya. Yang bagus macam mana pun, kalau overeat pun, tak boleh juga. Maka cadangan saya, testimoni is not the way forward lah. Dan untuk sebagai pembeli yang bijak, jikalau ada mana-mana pihak yang menjual secara online, jangan hanya klik terus, tetapi lihat dan baca, buat beberapa kajian anda, menggunakan internet anda, okey, untuk mengenal pasti adakah produk ini produk yang betul, produk yang sahih. Tetapi kalau produk, informasi produk itu hanya kita dapati di dalam laman web rasmi syarikat penjual itu, maka nasihat saya tak kata salah, nasihat saya, sayangi diri anda, sayangi duit anda, jangan beli apa-apa dulu. Wallahualam. Okey, terima kasih Tuan Firdaus. Okey, kita bukakan lagi soalan. Okey, kita ada soalan daripada saudari Raihana. Assalamualaikum Tuan. Bagaimanakah ingin membatasi penggunaan game dalam keluarga jika dahulu mereka aktif bermain dan bersosial dengan sukan, tapi sekarang mereka tiada minat dan keinginan walaupun diajak untuk bersama? Okey. Bagaimanakah ingin membatasi penggunaan game dalam keluarga? Kita kena lihat membatasi game dalam keluarga itu adalah antara siapa. Ya, kalau yang bermain game itu adalah ibu bapa kita, itu ada cara yang berbeza. Anda kata yang bermain game itu adalah adik-adik kita yang lebih muda daripada kita, ada cara yang lain. Ya, ada cara-cara yang lain. Tetapi secara umumnya kita kena faham bahawa jikalau kita tidak ada suatu authority di dalam suatu tempat, di dalam suatu masyarakat, the best that we can do bukannya menguatkuasakan undang-undang ataupun melaksanakan undang-undang, tetapi the best that we can do adalah untuk menasihati sebaik yang mungkin dengan cara yang betul, ataupun kita kena be more kreatif, ya, menjadi lebih kreatif dalam penyusunan, dalam menasihati mereka. Okey? Jadi kalau contoh ibu bapa kita ketagih main game, kita tak boleh beletih dengan mereka. Sebab kebiasaannya ibu bapa tak suka anak-anak yang bercakap dengan mereka, beletih mereka, menasihati mereka. Sebab mereka merasakan macam, alahai, korang engkau pula nak nasihat aku lagi pandai lah, aku lagi berpengalaman lah. Tapi kalau adik-adik kita gunakan kedudukan kita sebagai kakak, sebagai abang, nasihat mereka dengan baik, kan? Dan bagi satu target, satu insentif, bagi motivasi kepada mereka, bukan memaki hamun mereka. Jikalau memaki hamun itu boleh mengubah seseorang, nescaya itu adalah teknik yang pasti digunakan oleh Nabi SAW dalam segala keadaan. Tapi hakikatnya tidak begitu. Okey? Wallahualam. Okey, kita ada satu soalan terakhir daripada saudari Sofia. Kata-kata kasar atau carutan juga boleh dipengaruhi oleh ketagihan internet. Jadi, apakah cara yang efektif untuk tidak terpengaruh dengan carutan tersebut? Saya lihat begini. Mencarut ataupun tidak, ya betul. Ianya boleh dipengaruhi oleh internet. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton di internet boleh juga mempengaruhi kita. Tetapi kerap kali saya perasan, iaitu mereka yang mencarut ini, kebiasaannya bukan belajar daripada internet. Kebiasaannya mereka nampak perkara itu di depan mata mereka, iaitu perkataan-perkataan yang kurang elok itu disebut oleh ibu bapa mereka, okey, oleh adik-beradik mereka yang lain dan sebagainya. Jadi sebenarnya yes, internet ada menggunakan perkataan-perkataan yang tidak elok, okey, tetapi kalaulah ahli keluarga
kita tidak menggunakan perkataan-perkataan yang tidak elok, maka kebiasaannya perkara itu ahli keluarga pun tidak akan menggunakan perkataan, orang-orang lain tidak akan menggunakan perkataan yang tidak elok. Ya, juga tidak akan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak elok. Maka bagi saya, yes, kalau boleh kita tapis, kalau untuk anak-anak khususnya, dan bila mereka tanya, kita kata, oh perkataan itu tidak bagus. Kita terangkan kenapa perkataan itu tidak bagus. Dan jangan digunakan, jangan disebut dan sebagainya. Okey? Sebab Nabi SAW bersabda, bukanlah seorang Muslim itu seorang yang menggunakan perkataan-perkataan yang keji, mencaci maki, perkataan-perkataan yang kesat. Ya, Wallahualam. Okey. Dengan soalan terakhir tadi, kita akan tutup sesi soal jawab kita pada hari ini. Majlis merakamkan ujian ribuan terima kasih kepada panel kita, Tuan Firdaus Wong, atas mutiara ilmu yang disampaikan kepada kita sebentar tadi. Diminta para panel dan para peserta di Zoom meeting ini untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi bergambar. Okay. Okey, semua boleh buka kamera. Kita akan sesi bergambar. Okey, semua dah ready Okey, 1, 2, 3. Lagi sekali, 1, 2, 3. Okey dah. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC. Baik, sekarang kita ada satu sesi istimewa iaitu kuis. Adakah anda semua bersedia? Okay. Alhamdulillah ramai yang dah sedia ya. Okey, minta maaf sesi kuis dibatalkan. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih sekali lagi kepada panel kita Tuan Firdaus Wong atas mutiara ilmu yang disampaikan kepada kita sebentar tadi. Diharap semua dapat mengambil sedikit sebanyak input yang disampaikan oleh panel kita pada hari ini.
Diingatkan kepada para peserta dan penonton sama ada di Zoom Meeting dan Facebook Live Sahabat Game untuk mengisi form yang telah disediakan di ruangan chat. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Kita bertemu akhirnya berpisah jua, di lain masa kita bersua lagi. Akhir bicara, kami memohon 1000 kemaafan jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang perjalanan majlis kita pada pagi ini. Kita sudahi majlis dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Diminta untuk para peserta untuk kekal setia bersama kami untuk slot ke-6 dan majlis penutup yang akan bermula pada 2:30 petang ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.